Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kita lagi dalam kuliah bagi DMB 4112, Prosedur Kimpalan dan Jaminan Kualiti, Welding Procedure and Quality Assurance, Google Classroom 5 minggu ke-9. Baik, pada semester 1 pada tahun 1 kamu telah pun mempelajari beberapa perkara berkaitan dengan proses ataupun kerja sebagai pengimpal. Jadi antara lain, seorang pengimpal dia perlu mengetahui tentang welding procedure and specification. Baik, hari ini kita akan pergi lebih lanjut dalam kompetisi yang ketiga ni berkaitan dengan welding procedure and specification ataupun WPS. Baik, kita pergi kepada pengenalan dulu. Pada pengenalan, WPS ialah dokumen formal bertulis yang menerangkan prosedur kimpalan serta arahan kepada pengimpal bagi memenuhi kualiti dan spesifikasi dalam kerja kimpalan. Tujuan WPS ini adalah untuk membimbing pengimpal mengikut prosedur dan melakukan tugasan berulang mengikut piawai. Jadi WPS ni akan disediakan oleh jurutera dan kamu sebagai pengimpal akan mengikut arahan dalam WPS ini untuk melakukan kerja kimpalan secara berulang ataupun sekali, one time buy, maknanya mengikut piawai. Baik, dokumen WPS akan disokong oleh Procedure Qualification Record, PQR. PQR ni adalah Procedure Qualification Record atau Welding Procedure Qualification Record, WPQR. Jadi sebenarnya dokumen WPS ni dia ada dokumen sokongan PQR ataupun WPQR. Itu bergantung kepada syarikat lah dan customer yang mana kita melakukan kerja. Jadi ada beberapa proses berdasarkan kontrak ni. PQR ialah rekod ujian kimpalan yang dilaksanakan dan diuji untuk memastikan prosedur menghasilkan kimpalan yang baik. Okey. Tadi kalau kita lihat WPS ini adalah dokumen tulis yang menerangkan tentang arahan. PQR adalah rekod ujian kimpalan. Hasil-hasil ujian yang telah dilaksanakan akan direkodkan dalam PQR. WPQR ialah dokumen yang merekod prosedur kerja kimpal dan kelayakan pengimpal. Itu pula berkaitan dengan WPQR. Ia merekodkan prosedur kerja serta kelayakan seorang pengimpal. Baik, Welder Qualification Test Record, WQTR, ialah rekod pemahaman dan keupayaan pengimpal bekerja mengikut WPS. Yang ini untuk welder. Jadi seorang welder dia perlu mempunyai rekod setelah diuji dan semua hasil ujian akan direkod dalam WQTR. Baik, seterusnya penyediaan WPS ini menurut American Welding Society D1.1 Okey, ini secara ringkas kita tunjukkan bagaimana secara data WPS dibina. Okey, WPS ni sebelum WPS dibina disediakan, dia akan pergi kepada pre-WPS dulu. Pre-WPS ini menurut clause 3 lah dalam AWS. Okey, daripada pre-WPS akan dilakukan ujian dan direkod kepada PQR dan ataupun WPQR. Jadi apabila nak sedia WPS, mula-mula dokumennya dah berasal daripada pre-WPS. Kemudian semua hasilnya akan diuji oleh direkod melalui PQR ataupun WPQR. Baik, setelah selesai proses ni, jika ujiannya telah berjaya, barulah WPS ni kita namakan Qualified WPS. Yang ini kita tengok dalam clause 4 AWS B21 jadi ada menunjukkan proses itu. Jadi kalau kita lihat susu galonnya begitu mudah daripada WPS, sebenarnya datang daripada WPS perlu ada sokongan dokumen PQR WPQR diluluskan, barulah kita akan dapat qualified WPS. Kalau kita lihat, inilah welding procedure specification, contoh dia lah. 4 Januari 1969 pada proses dia
apa dia bahan dia, apa dia consumable, peralatan digunakan, bentuk join yang kita gunakan, proses membina join tadi. Ini adalah beberapa parameter atau maklumat berkaitan dengan kegunaan mesin kimpal, kelajuan, dan ini disediakan oleh prepare by. Okey, itu contohlah. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana nak menyediakan qualified WPS. Ini adalah secara yang konvensional ya. Pertama sekali, kita tentukan proses berdasarkan pekerjaan dan peralatan. Sudah tentunya bila kita nak buat WPS, kita kena tahulah apakah dia pekerja yang kita nak lakukan, apa peralatan, apa dia proses dia. Kedua, kena pasti pemboleh ubah penting. Dia ada berbagai pemboleh ubah dalam tu ya. Essential variable ni yang penting, pemboleh ubah penting, dan pemboleh ubah tidak penting ataupun non-essential variable. Dia ada yang primer dengan sekunder lah, yang utama dan yang kedua. Kemudian seterusnya kita tentukan pengujian yang diperlukan dan pemboleh ubah penting yang lain. Okey. Dalam proses kita menjalankan WPS tu, kita tentukanlah ujian sama ada kita nak buat ujian Brinell, Vickers ataupun ujian musnah. Mana-mana satu ujian kita kena pasti, dan bersamalah pemboleh ubah yang lain, maknanya rujukan-rujukan ataupun data-data maklumat-maklumat yang lain. Seterusnya, pembelian pemisinan spesimen dan kupon kelayakan WPS. Maknanya kena adalah kalau kita contoh pemisinan, proses pemisinan yang dilakukan, penyediaan bahan disediakan, jadi kita perlu nyatakan dalam WPS. Lakukan ujian kelayakan WPS, rekodkan semua pemboleh ubah untuk dimasukkan dalam PQR. Jadi baik, jika proses kimpalan tu kita akan lakukan ujian visual ataupun kita lakukan ujian kelapatah, Nick break test. Jadi kita perlu masuk atau rekodkan semua maklumat itu dalam PQR, Procedure Qualification Record. Akhir sekali, kita akan melakukan ujian kelayakan pengimpal. Ujian kelayakan pengimpal ni kita buatlah ujian pemeriksaan visual, ataupun kita boleh buat ujian ultrasonic UT ataupun ujian radiografik RT. Jadi ini adalah panduan bagaimana kita nak menyediakan satu qualified WPS. Daripada pre-qualified, kita nak pergi kepada qualified WPS, dibantu dengan PQR dan WPQR. Baik, seterusnya apa yang dinamakan pemboleh ubah ataupun variable dalam WPS dan PQR. Okey. Dalam WPS kita ada tiga bahagian ya. Kita ada pemboleh ubah penting, essential variable. Essential variable ni merupakan penerangan utama dan tak boleh diubah, melibatkan data yang tak boleh diubah, melibatkan kesan besar pada sifat mekanikal. Kalau ada perubahan, dia bergantung Jadi sifat mekanikal ni amat penting lah dalam kerja-kerja kimpalan ni. Dan perlu pengesahan semula jika diubah suai. Jadi kalau berlaku pengubahsuaian, perlu diubah suai, perlu ada pengesahan semula untuk requalified atau diqualifiedkan semula. Contohnya, kalau kita tengok julat ketebalan logam, kumpulan bahan dan lain-lain perkara lagi. Kemudian dalam WPS dan PQR ni kita ada pemboleh ubah tidak penting ataupun non-essential variable. Pemboleh ubah yang tidak mempunyai kesan signifikan atas sifat mekanik, maknanya dia tidak mengganggulah sifat-sifat mekanikal logam. Pemboleh ubah ni boleh diubah suai tanpa memerlukan kelayakan semula PQR, tanpa requalified lah, tak perlu requalified. Maknanya ini tidak berapa penting. Kemudian kita ada pemboleh ubah tambahan ataupun supplementary variables. Pemboleh ubah yang mempunyai kesan atas sifat hentaman sambungan. Maknanya kalau kita lakukan ujian hentaman capi ataupun Brinell, jadi kita boleh masukkan maklumat atau data ni dalam pemboleh ubah tambahan ataupun supplementary variables. Ia tak disifatkan penting jika tidak memerlukan ujian hentaman tadi. Baik, ini contoh tata cara penyediaan WPS yang saya buat secara berjadual. Okey, ini contoh WPS yang kita kemudian lihatlah. Okey, di sebelah atas ni kita tajuk header dia. Okey, di sebelah bawah dia berkaitan dengan prosedur, description, material, position. Ini adalah maklumat asas tentang proses kerja yang kita bincang tadi.
Okey, kemudian di sebelah sini ada diameter, thickness, clamp type, internal pass. Yang ini adalah berkaitan dengan butiran bahan asas, tebal logam, jenis logam. Okey, di sebelah ni hot pass mount, fill caps mount adalah butiran bahan pengisi. Ini adalah berkaitan dengan jenis-jenis bahan-bahan yang kita gunakan sebagai contoh dalam elektrod lah, penggunaan elektrod tadi. Welding process, direction, polarity, itu berkaitan dengan butiran bahan pengisi. Kemudian di sebelah bawah ni kita ada shielding gas, purge gas, sama ada proses itu memerlukan purging atau backing plate. Itu kita namakan parameter thermal. Okey, di sebelah bawah ni ada jadual. Kita lihat pass, filler size, ampere, voltage, speed, heat input. Ini kita namakan parameter kimpalan. Kita sebut parameter kimpalan. Okey, di sebelah kanan ni kita lihat kita ada weld preparation dengan pass location yang menunjukkan gambar rajah kerja kimpal lah. Ini kita namakan dia butiran sambungan. Kita boleh lakar atau lukis gambar rajah menunjukkan proses tu supaya pengimpal lebih mudah faham. Kemudian di sebelah bawah ni ada notes, nota ni, ini kita letakkan beberapa butir tambahan keperluan. Keperluan contohnya apa dia standard yang digunakan, kemudian berapa masa yang dicadangkan untuk larian pertama, larian kedua, jenis tos yang kita boleh gunakan. Jadi kita boleh letak sebagai maklumat tambahan. Dan akhirnya di sebelah bawah dia ada semakan kelulusan, company welding engineer approved by client. Itu. Jadi ini adalah antara 9 lah butiran yang perlu ada, yang penting perlu ada dalam WPS. Okey, kita lihat apa perbezaan di antara WPS dan PQR secara lebih terperinci. WPS merupakan satu set arahan kerja kimpal, manakala PQR ialah merangkumi semua parameter kimpalan dalam WPS dan hasil ujian kimpal. Seperti kita bincang sebelum tadi. Jadi WPS ni didatangkan dengan PQR, dibantu oleh PQR. Jadi semua maklumat ada dalam WPS mesti ada dalam PQR, dan hasil ujian terutamanya berada dalam PQR. Yang kedua, tidak menyatakan nama pengimpal dan penguji. Dalam WPS kita tidak menyatakan siapa orang individu atau pengimpal dan penguji, tapi dalam PQR kita nyatakan nama pengimpal dan pemeriksa. Okey, yang ketiga, menerangkan peraturan dan bukti ujian. Okey, WPS dia menerangkan peraturan atau bukti ujian. Tapi dalam PQR dia merupakan satu senarai semak proses dan pengujian, tapi lebih terperinci. Mana detailnya dalam PQR jenis ujian tu. Kemudian WPS adalah dokumen merujuk kepada pelan tindakan. Ia merupakan pelan tindakan ataupun set arahan kerja tadi. Manakala PQR adalah dokumen merujuk sebagai proses memeriksa, proses memeriksa ataupun senarai semak. WPS digunakan oleh orang yang mahir dan menggunakannya sebagai panduan. Pengimpal akan gunakan WPS. Manakala PQR merupakan satu dokumen rujukan bagi sebuah syarikat saja. Baik, yang akhir sekali, disediakan oleh Jutera dan perlukan maklumat daripada PQR. Jadi WPS ni dibina oleh seorang Jutera dan memerlukan maklumat dalam PQR. Okey, manakala PQR disediakan oleh inspektor kimpalan dan menjadi rujukan bagi WPS. Baik, itu perbezaanlah di antara WPS dan PQR. Baik, kita dah selesai kuliah. Jadi saya ada sedikit tugasan yang kamu perlu laksanakan. Jadi semua pelajar perlu menyediakan satu borang WPS dan PQR. Borang, satu contoh borang WPS dan PQR bagi satu proses kerja kimpal dengan menggunakan perisian Excel. Perisian Excel. Baik, tugasan kamu boleh dihantar kepada saya dalam tempoh 2 minggu ataupun apabila saya maklumkan kemudian. Penghantaran boleh dibuat melalui WhatsApp kumpulan dan bercetak sebagai bahan bukti. Baik, ini adalah tugasan kamu bagi kuliah Google Classroom bagi minggu yang ke-9. Jadi saya harap kamu boleh sediakan WPS dan PQR ni. Kamu boleh rujuklah pelbagai sumber yang kamu ada dan gunakan perisian Excel untuk membantu kamu menyediakan WPS dan PQR secara tersusun mengikut variable, mengikut pemboleh ubah penting, pemboleh ubah yang tak penting dan pemboleh ubah tambahan. Baik, okey.
Baik, saya rasa itu saja kuliah kita untuk minggu ni. Kita akan jumpa pada minggu yang akan datang. Kita akan bincangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan WPS dan PQR. Saya rasa itu saja. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.